Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf Akmal bin Abdul Aziz, merupakan pelajar OUM mengambil jurusan Bachelor of Medical and Health Science with Honour. Saya ingin membentangkan satu case study, iaitu pengurusan rawatan pesakit mental berkaitan Substance Induced Psychotic Disorder, dan ia merupakan subjek MBCP 3912 Clinical Practice Mental Health. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya ingin memberi maksud dadah. Dadah merupakan sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi, serta memberi kesan kepada tingkah laku kepada pengguna apabila ia digunakan. Ia digunakan secara terus daripada bahan asal berupa tumbuh-tumbuhan, atau ia diproses secara saintifik menjadi kepada pelbagai jenis, bentuk, nama dan kegunaan. Apa itu gangguan psikotik yang berkaitan dengan substance induced? Gangguan psikotik yang disebabkan oleh bahan atau ubat yang dicirikan oleh halusinasi atau khayalan akibat kesan langsung bahan atau withdrawal daripada bahan tanpa adanya kecelaruan, delirium. Terdapat beberapa terminologi yang penting dalam penggunaan dadah ini. Yang pertama, substance use. Substance use ia menggunakan sesuatu barang dan ia boleh menjadi teruk sekiranya tidak dikawal. Yang kedua, substance abuse. Ia merujuk kepada penggunaan yang berlebihan. Yang ketiga, substance dependence. Penggunaan dadah alkohol secara berterusan dan memerlukan peningkatan dalam kadar jumlah yang tertentu untuk mendapatkan kesan. Terdapat 5 jenis dadah. Yang pertama, depression. Depression ia mempunyai kesan sedatif dan menenangkan. Sebagai contoh, alkohol, barbiturat dan benzodiazepin. Yang kedua, stimulan. Ia merupakan satu barang perangsang yang menyebabkan seseorang kekal aktif dan gembira. Sebagai contoh, nikotin, kafein dan kokain. Yang ketiga, opiat. Barang ini akan mewujudkan rasa kesejahteraan ataupun gembira, euforia dan melegakan kesakitan. Sebagai contoh, heroin, opium, morfin dan metadon. Yang keempat, halusinogen. Bahan ini akan meningkatkan persepsi deria seperti halusinasi. Sebagai contoh, ekstasi, pensalidin. Dan yang kelima, cannabis berasal daripada tumbuhan. Sebagai contoh, ganja dan hashish. Okey. Saya mengambil satu kes yang melibatkan seorang remaja yang bernama Encik Roy, bukan nama sebenar. Beliau merupakan umur 19 tahun, jantina lelaki dan merupakan bangsa Melayu. Dan ia beralamat di Kampung Padang Jambu, Simpang 4, Alor, Kedah. Beliau juga merupakan seorang pelajar. Berikut merupakan kronologi kes. Pada 13 Julai 2023, Klinik Kesihatan Simpang 4, iaitu tempat saya bertugas, menerima seorang pesakit dan secara tiba-tiba ia mendesak untuk berjumpa dengan doktor secepat mungkin dengan alasan untuk mengambil ubat tidur, yakni benzodiazepin. Pesakit enggan menunggu nombor giliran untuk berjumpa doktor. Sebaliknya, beliau masuk bilik doktor tanpa kebenaran. Pesakit menunjukkan gejala withdrawal opiat, namun pesakit menafikannya. Kemudian doktor menerima pesakit tersebut dan meminta beliau melakukan satu ujian air kencing. Tetapi beliau enggan. Namun beliau mengaku mengambil dadah jenis heroin. Namun doktor menolak permintaannya seperti beliau meminta ubat tidur kerana beliau datang ke klinik tidak mengikut tarikh temujanji ataupun beliau defaulter. Untuk pengetahuan tuan,
pesakit ini pernah datang ke klinik 2 minggu yang lalu kerana dengan aduan mengalami insomnia yang teruk. Secara tiba-tiba, pesakit bertindak agresif dan menjerit, memarahi doktor tersebut. Beliau juga mengugut untuk mencederakan orang lain. Beliau berjaya ditenteramkan oleh ibunya sendiri. Setelah pesakit mulai stabil, doktor menebual pesakit dah waris. Doktor juga telah memanggil polis untuk mengawal situasi. Berikut merupakan sejarah penyakit sekarang. Sebulan sebelum kejadian, hasil temumbual dengan ibu pesakit, beliau mula berubah sejak setahun yang lalu pada Januari 2022. Berkemungkinan beliau kecewa dengan keputusan SPM yang lepas berikutan keputusan yang kurang memuaskan. Sejak daripada kejadian itu, pesakit mula bercakap seorang diri dan ia menjadi cepat pemarah apabila ditegur oleh guru dalam kelas. Dan pada kadang-kala pesakit kelihatan murung dan mengasingkan diri daripada bergaul dengan rakan-rakan di sekolah. Seminggu sebelum kejadian, menurut ahli keluarga, pesakit makin kerap bercakap seorang diri dan menyendiri di dalam bilik rumah. Beliau juga mengalami gangguan corak tidur, iaitu mengalami insomnia. Namun, pada ketika itu, beliau tiada lagi tanda-tanda agresif secara fizikal kepada ahli keluarga. Cuma ia kelihatan sedikit panas baran. Kaunselor berhasrat untuk merujuk pesakit kepada pihak yang berwajib. Namun, waris menolaknya dan ingin merawat secara tradisional terlebih dahulu. Namun 2 hari sebelum kejadian, kegiatan pesakit terbongkar apabila guru menemui dadah jenis heroin dalam beg sekolah. Beliau terus menjadi agresif sejak kegiatan terbongkar dan pernah mengacukan gunting ke arah rakan sekelasnya setelah ditegur. Namun ugutan itu dapat ditenteramkan oleh guru dan kaunselor ke sekolahnya dengan meminta pesakit untuk beristighfar. Mereka mengajak beliau keluar dengan alasan berjalan-jalan mengambil angin. Namun pesakit terus melarikan diri daripada kawasan sekolah. Mengikut ibu bapa, pesakit ini tiada mempunyai penyakit mental. Kedua ibu bapanya juga bebas daripada sebarang penyakit mental. Pesakit juga tidak tahu sama ada saudara mara beliau mengalami sejarah sakit mental. Latar belakang sosioekonomi pesakit. Pesakit membesar di sebuah kampung terpencil di Simpang 4 Alor. Pesakit tinggal bersama-sama ibu dan adiknya. Malangnya ibu bapa telah bercerai dan bapanya telah berpindah keluar ke Kuala Lumpur. Rumah pesakit mempunyai 2 bilik tidur dan 1 bilik air. Rumahnya dilengkapi dengan bekalan elektrik dan air. Ibu pesakit bekerja sebagai pembantu kedai makan dan adiknya masih lagi bersekolah. Mereka juga menerima bantuan keuangan daripada pejabat zakat negeri Kedah. Semasa kecil, pembelanjaan isi rumah ditanggung oleh bapa. Namun sejak ibu bapa beliau bercerai, mereka terus hilang tempat bergantung apabila bapanya lari meninggalkan mereka. Pesakit juga mendakwa beliau mengalami tabiat menghisap rokok. Pesakit menceritakan mengambil dadah jenis heroin sejak awal tahun ini dan masih mengambil sehingga kini. Cara pengambilannya, beliau meletak heroin atas kertas aluminium dan membakar menggunakan pemetik api, iaitu lighter dari bawah. Kemudian beliau menghidu. Pada tahun 2022, ibu bapanya bercerai dan ditambah pula dengan tekanan kepada beliau ketika menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Beliau tertekan dan mengalami kemurungan yang agak teruk. Pesakit juga memberitahu pernah didera oleh ayah kandungnya dan ia merupakan seorang perokok tegar 20 batang sehari
ketika berumur seawal 15 tahun. Akhirnya, rakan-rakan sekampungnya mengajak untuk mencuba untuk mengambil dadah jenis heroin dengan alasan untuk menghilangkan kemurungan dan tekanan yang beliau hadapi. Seterusnya, pengurusan kecemasan. Pada ketika pesakit berada di dalam klinik, staf klinik menempatkan pesakit di ruang yang selamat dan berseorangan, jauhkan daripada alatan berbahaya seperti pisau dan gunting. Seramai 3 orang staf kesihatan berada menemani pesakit tersebut untuk menjaganya. Pihak polis juga turut dipanggil untuk mengawal situasi jikalau terdapat keadaan yang tidak dijangka seperti pesakit menjadi lebih agresif. Doktor melaporkan kejadian ini kepada pakar kesihatan keluarga atau iaitu FMS dan melakukan insiden report. Setelah dinilai pesakit perlu dirujuk ke unit psikiatrik Hospital Sultanah Bahiyah, waris diberi borang 1, 3, 4 dan 5 untuk ditangani sebagai meminta kebenaran merujuk pesakit ke hospital. Pada ketika pesakit dalam keadaan yang agresif, beliau menunjukkan beberapa tanda-tanda seperti ia kelihatan cemas, rahang mengetap ataupun clenching jaw, mundar mandir, menggeletar. Beliau bercakap dengan nada yang tinggi, maki hamun, marah dan mengugut. Sebab rujukan, pesakit mengalami aggressive behavior, iaitu mengugut ibunya kerana tidak memberikan wang dan melakukan kekacauan di klinik. Yang kedua, persecutory delusion, iaitu merasakan dirinya diancam. Menurut adiknya, pesakit mengalami insomnia, kurang bercakap dan sering bercakap seorang diri. Beliau juga selalu mengatakan orang kampung memberi ancaman kepada beliau. Sekiranya pesakit keluar discharge daripada ward, lawatan ke rumah pesakit telah dirancang. Pesakit akan diperiksa sekiranya terdapat gejala kemerosatan mental ataupun menjadi lebih agresif. Pesakit juga akan diletakkan di bawah rawatan terapi gantian RTG, iaitu metadon. Ia juga berfungsi untuk menggantikan ketagihan beliau kepada heroin. Jika keadaan status mental pesakit menjadi lebih teruk, rawatan kecemasan akan diberikan sebelum dirujuk ke unit psikiatri yang berdekatan. Pada kesimpulan, kesedaran amat penting dalam kita menangani masalah yang berkaitan dengan salah penggunaan dadah. Ia memberikan kesan kepada sistem biologikal individu. Kita sebagai masyarakat yang normal perlulah membantu mereka dari segala sudut supaya mereka ini tidak terjerumus ke lemah yang lebih teruk hingga menyebabkan mereka mengalami masalah mental. Sekian, habis pembentangan kes study saya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.